Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Satu rangka tindakan baru bagi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dicadang diwujudkan untuk menjamin kesinambungan serta hala tuju generasi Felda. Keperluan itu jelas Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias memandangkan angka isi rumah penderoka mencecah jutaan individu yang memerlukan pelan jangka panjang. Penambahbaikan kajian untuk kita gubal balik Akta JSC 1960. Kerana Puan Yang Dipertua, banyak perkara yang diperjuangkan oleh golongan penoka dan generasi terkini di dalam kawasan Felda, dia tidak boleh meet ataupun dengan izin tak boleh nak masuk dengan akta kita. Sebahagiannya Puan Yang Dipertua, saya sebut perkara kedua, yakni mengikut Akta JSC hanya sebuah rumah sahaja, iaitu rumah penoka sahaja yang dibenarkan dibina atas lot tersebut. Perjuangan daripada golongan generasi muda Felda untuk kerajaan membenarkan supaya dibina lot kedua, lot ketiga di atas lot pertama ataupun tanah lot pertama yang keluasannya hampir setengah ekar. Ketika perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bila mengharapkan kerajaan memberi penumpuan serta pelaksanaan untuk kepentingan masyarakat dan warga Felda secara keseluruhannya. Kerajaan disaran merealisasikan keseimbangan pembangunan mengikut keperluan negeri. Cadangan Wakil Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal itu agar semua rakyat dapat menikmati kemudahan sewajarnya. Dah sampai ketika dia dari segi pengagihan, peruntukan pembangunan, wilayah dan negeri-negeri harus dilihat keperluan rakyat, mereka rakyat Malaysia. Beliau turut mencadangkan supaya usahawan dalam kalangan belia diberi geran untuk membangunkan pusat peranginan bagi meningkatkan ekonomi dalam sektor pelancongan. Harga kawalan beras tempatan perlu munasabah selari dengan kos operasi ketika ini. Pandangan disodorkan Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zin yang menyertai perbahasan titah diraja. Ini bertujuan membantu petani dan mengawal bebanan rakyat. Langkah kedua, tunggu harga beras dunia menjadi stabil. Selepas pilihan raya India pada bulan April 2024, kita jangkakan bahawa harga beras dunia akan turun. Pada masa itu, harga beras tempatan boleh diapungkan mengikut pasaran dunia. Dalam masa sama, beliau mengakui industri padi dan beras negara memerlukan reformasi seiring peredaran masa. Krisis beras tempatan inilah masa yang sesuai untuk menyusun semula rantaian industri padi dan beras. Industri EV berpotensi menangani pelepasan karbon dan penggunaan kenderaan elektrik telah menjadi tren di seluruh dunia. Ketika menyertai perbahasan titah diraja Ahli Parlimen Sibu, Oscar Ling Chayu ingin tahu adakah kos pengecasan EV itu akan diberi subsidi bersasar seperti petrol. Sekarang kenderaan petrol kita ada subsidi untuk petrol. Adakah kenderaan EV ini apabila mereka mengecaskan kenderaan mereka juga akan mendapatkan subsidi dari kerajaan. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Tanya, biarlah saya jawab. Duduk. Ikuti mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 27 Februari hingga 27 Mac 2024 dan di Dewan Negara pada 18 Mac hingga 4 April 2024. Ringgit dijangka terus mengukuh pada tahun ini diniagakan pada RM4.50 berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir 2024. Ia didorong kedudukan ekonomi negara yang positif.
Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kerjasama Kementerian Kewangan, BNM serta GLIC dan GLC bersedia meningkatkan aliran masuk wang ke dalam pasaran pertukaran asing bagi mengukuhkan nilai ringgit. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Tambahnya, prospek pelaburan mencecah 329.5 bilion ringgit yang diluluskan tahun lalu turut menjadi asas pengukuhan. KWSP dijangka mengumumkan inisiatif akaun fleksibel atau akaun 3 April ini. Ia merangkumi mekanisme serta kelonggaran pengeluaran kepada pencarum. Di tahun lalu, insentif caruman sebanyak RM500 secara one-off juga diberi untuk membantu ahli yang mempunyai simpanan rendah untuk menghampiri usia pesaran untuk menambah dan mencepatkan pengumpulan simpanan pesaran mereka. Kerajaan juga tidak melihat kepada sebarang pengeluaran secara bersasar kerana akan memburukkan lagi isu ketidakcukupan simpanan persaraan. Sidang Dewan turut diberi maklum kerajaan sedia mempertimbang untuk memperluas manfaat sumbangan asas rahmah SARA kepada kegunaan selain pembelian barangan asas. Menteri Kewangan 2 berkata bagi tahun ini penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas antaranya beras, minyak masak, telur dan tepung kepada 3 kategori barangan asas tambahan iaitu barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan. Dengan penambahbaikan itu, program SARA 2024 akan memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan RM700 juta berbanding RM210,000 penerima dengan perbelanjaan RM130 juta pada 2023. Penerima yang layak untuk SARA juga diperluas merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding hanya terhad kepada miskin tegar tahun lepas. Kadar bantuan untuk isi rumah SARA turut ditingkatkan kepada RM1,200 berbanding RM600 pada 2023, manakala kadar untuk golongan bujang kekal RM600. Lebih 438,000 individu memperoleh manfaat skim-skim bantuan kebajikan yang disediakan JKM sepanjang tahun lepas. Bantuan kewangan kebajikan itu berupaya meringankan beban kumpulan sasar buat sementara waktu sehingga mampu hidup berdikari. Selain daripada kenaikan kadar bantuan, Kementerian juga telah menilai semula kadar kelayakan permohonan pada tahun 2021, penetapan hak kelayakan pendapatan baru bagi bantuan allowance orang kurang upaya telah dinaikkan dari ringgit Malaysia 1,200 kepada pendapatan bulanan ringgit Malaysia 1,500 dan ke bawah. Kenaikan syarat ini juga telah memberi peluang dan galakkan kepada OKU untuk terus bekerja serta mampu hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. Kementerian Pendidikan KPM akan memastikan kekosongan guru di sekolah dapat dipenuhi dengan kadar segera. Ia susulan peningkatan jumlah guru yang bersara awal. KPM sentiasa bekerjasama dengan melalui IPG dan juga SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, untuk memastikan bahawa latihan dan juga lantikan guru itu adalah mencukupi setiap tahun. Dan saya nak maklumkan di sini pada tahun 2023 sahaja seramai 18,700 orang guru baharu telah pun dilantik, dan hanya pada bulan Disember yang lepas guru yang dilepaskan oleh SPP adalah seramai 9,542, dan pada awal bulan ini tahun 2024 keputusan kontrak of service, pelantikan kontrak of service telah pun diumumkan oleh pihak SPP.
Tambahnya, berdasarkan rekod KPM, jumlah pendidik yang diluluskan bersara secara pilihan tahun lalu melibatkan 6,394 pendidik. Manakala sehingga September 2023, kumpulan umur yang tertinggi bagi persaraan pilihan adalah 50 tahun ke atas. Antara faktor persaraan termasuklah kedudukan kewangan yang stabil, faedah persaraan dan masalah kesihatan. Program cuti-cuti cikgu serta kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi Kementerian Pendidikan sewaktu bertugas antara inisiatif kementerian dalam usaha menaikkan semangat baru warga pendidik selain menjamin kesejahteraan guru. Langkah tersebut juga diambil agar guru kekal berkualiti dan bermotivasi sepanjang perkhidmatan. Dalam masa kurang daripada 5 bulan setelah Kerajaan Madani ditubuhkan dan setelah Menteri Pendidikan baharu dilantik, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melaksanakan ataupun mengemukakan 7 langkah segera untuk memastikan bahawa beban guru dapat diringankan. Pada masa yang sama, pihak KPM juga selalu dalam perbincangan dan libat urus dengan pihak-pihak kepentingan termasuk Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, NUTP, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, Majlis Guru Besar dan sebagainya. Intervensi awal bersama pihak industri antarausaha dilaksana bagi mengatasi isu pekerjaan di bawah kelayakan graduan. Langkah lain termasuklah mengkaji semula fakulti yang mempunyai kebolehpasaran pekerjaan di bawah 30%. Jelas timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Mustafa Samud ketika ini dianggarkan 40% graduan bekerja di bawah kelayakan. Ada beberapa kaedah yang dibuatlah oleh pihak kerajaan. Saya fikir yang antaranya juga ialah tentang jawatan MyStep yang sekarang juga ditawarkan kepada graduan-graduan kita. Cuma di peringkat KPT sekarang ini kita cuba untuk mengikut statistik yang kita ada, graduan yang mendapat ijazah ini sekarang ini lebih kurang 40% yang underemployment ini, dan ini yang sedang kita cuba usahakan supaya mereka ini dapat dipadankan dengan ijazah yang mereka ada. Jadi tapi yang kalau mengikut statistik dia semakin gap ini semakin berkurang. Tapi untuk sementara ini saya pikir saya setuju juga dengan yang disebut oleh YB Kangar tadi. Memang kita perlukan intervensi awal ini, terutama melalui MyStep dan juga kaedah lain bersama industri untuk kita pastikan bahawa graduan-graduan kita ini dapat pekerjaan yang setimpal dan yang paling penting gaji yang padan. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.